Bagaimana akhlak dan sikap, kecerdikan, kehebatan yang dimiliki oleh Nabi Allah Subhanahu wa taala ini menyatukan 4 kabilah yang bergaduh, lalu dibentangkan serban letakkan batu Hajarul Aswad. 4 pemimpin yang bergaduh, yang bertelaga, pegang setiap penjuru, maka angkatlah batu Hajarul Aswad. Saya melihat ciri-ciri ini ada kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku yang di-Pertuan Agong. Di saat pemimpin-pemimpin parti politik kita bergaduh, PKR ada satu kepalanya, UMNO ada satu kepalanya, PAS ada kepalanya, Bersatu ada kepalanya. Tetapi dipanggil kesemuanya kepala-kepala ini bentuk kerajaan, tetapi mereka ingkar kepada titah Tuanku yang di-Pertuan Agong. Jadi hari ini siapa yang menolak perpaduan? Siapa yang suka kepada perpecahan? Siapa yang suka kepada negara yang porak-poranda? Bukan kita, tuan-tuan. Kita suka kepada perpaduan kerana kita ambil ibrah daripada negara Palestin pada hari ini. Bergaduh kerana apa? Kerana kuasa dan politik. Kita rakyat Malaysia pada hari ini menekan Perdana Menteri. Perdana Menteri kutuk Israel. Kamu ni tak tegas. Anwar Ibrahim, Zaid Hamidi tegas kutuk Israel. Dalam masa yang sama, kita kutuk Perdana Menteri kita sendiri. Kita suruh Perdana Menteri kita kutuk Perdana Menteri orang lain. Tetapi dalam masa yang sama, kita mengutuk Perdana Menteri kita sendiri. Hari ini nyawa rakyat dikorbankan. Kerana apa? Kerana kesepaduan, kerana muafakat, kerana kebersamaan kita gadai. Kerana politik kita letakkan sebagai kiblat utama. Hari ini kalau kita hantar duit, kita hantar senjata, kita hantar bantuan, kita hantar helikopter. Tetapi kerana tidak ada sikap bertoleransi dan kerana kita taksub kepada politik semata-mata, nescaya matlamat utama kita tidak akan kekal dan tidak akan bersama dengan kita. Jadi ayo rakyat Malaysia bermula di Kemaman ini. Kita sayangilah bumi Malaysia ini. Kerana membina itu mengambil masa meruntuh sekelip mata. Selesai isu itu, maka datang isu baru. Dan saya dimaklumkan supaya bercakap berkenaan dengan DNAA. Ramai yang tidak faham apa itu maksud DNAA. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi diberikan DNAA, sedangkan di dalam Islam tidak ada DNAA. Selang 2 hari, pemimpin dalam kalangan mereka pula minta untuk DNAA. Dunia hari ini, dunia tanpa sempadan. Jangan nak menipu, jangan nak fitnah, jangan nak menggunakan dalil-dalil palsu. Kalau kita tak tahu, Allah akan tunjuk. Hari ini, di saat mereka kata, oh tidak ada DNA dalam Islam, 2 hari selepas itu, pemimpin mereka, pemimpin utama pengerusi kepada sebuah parti gabungan ini, minta DNA. Tercengang, Allahu Akbar, bocor rahsia. Apa maksud dilepas tanpa bebas? Oi, tak boleh dilepas tanpa bebas. Dalam Islam tidak ada ni. Kenapa nak dilepas tanpa bebas sedangkan dia dah sampai ke prima facie? Bila kita tanya, apa prima facie? Sudah. Nak jawab, wano punya Inggeris. Kalau Arab boleh tipu-tipu. Apa maksud prima facie? Zahid Hamidi ini ada 47 kes. Hari ini mahkamah lepas tanpa bebas. Sedangkan ada prima facie. Apa maksud prima facie? Sudah. Pakcik boleh jawab tak? Jangan kita asal prima facie ni bersalah dah balik. Prima facie. Prima maksudnya asas ataupun utama. Warna prima. Contoh. Warna TV3 tu. Warna kuning, merah, biru. Contoh itu warna prima. Itu prima, warna utama. Warna prima, warna utama. Prima.
asas. Prima, utama ataupun asas. Prima adalah asas. Fasi, bahasa mahkamah, iaitu pertuduhan. Ada prima fasi, ada asas pertuduhan. Itu maksud dia. Ada sebab untuk dituduh. Bahasa orang kampung. Zahid Hamidi ni ada asas untuk dituduh. Contohnya begini. Saya sebagai guru disiplin, ada aduan di telinga saya bahawasanya si Fulan dengan si Fulan bergaduh. Asasnya ada bahawasanya mereka bergaduh. Maka saya panggil. Kedua-dua pelajar ini datang menghadap saya. Saya soal siasat. Betulkah kamu bergaduh? Tak betul, cikgu. Saya tak bergaduh. Kamu betul ke bergaduh? Tak betul, cikgu. Saya tak bergaduh. Saya ada asas untuk dia tuduh bergaduh. Tapi saya tidak boleh nak hukum betul ataupun tidak dia bergaduh. Lalu, bila ditanya, loceng bunyi. Kering! Cikgu, ayah saya tunggu. Cikgu, bas dah datang. Allahu Akbar. Kes tak selesai lagi ni. Tak apalah. Saya lepas kamu balik, tapi saya tak bebas. Esok, jika ada bukti, ada rakaman CCTV, ada saksi baru, saya akan panggil kamu. Itu maksud lepas tanpa bebas. Zahid Hamidi, lepas dulu. Tapi tak bebas, ada bukti mari, saya datang balik. Faham? Jadi kita tunggulah bukti baru. Sebab bukti-bukti yang sedia ada pada hari ini, tak logik di akal. Zahid Hamidi guna duit siapa? Itu soalan dia. Yang kamu kata Zahid Hamidi ni amla, salah guna kuasa, rasuah. Dia guna duit siapa? Adakah dia guna duit negara? Tidak. Adakah dia guna duit parti? Tidak. Dia guna duit yayasan yang dia miliki. Tak boleh. Duit yayasan ini hak orang ramai. Tuan-tuan dan puan-puan, ada 3 jenis yayasan di Malaysia ini. Yang pertama, yayasan ditubuhkan dengan Jabatan Perdana Menteri. Siapa? Jabatan Pendaftaran Negara, iaitu ROS. Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Negara, ROS. Itu yayasan yang pertama. Yayasan yang kedua, yayasan berdaftar dengan syarikat ataupun SSN, pendaftaran syarikat. Yang ketiga, yayasan keuangan Labuan. Ini hanya di Labuan sahaja. Negeri-negeri lain, 2 yayasan. Yang pertama, yayasan ROS yang berdaftar dengan ROS, Jabatan Pendaftaran Pertubuhan. Dan yang kedua, yayasan syarikat. Saya ada syarikat. Banyak syarikat saya ni. 1, 2, 3, 4. Keuntungan syarikat saya ni, saya perlu nak bagi kepada siapa? Jadi saya tubuhkan yayasan syarikat saya. Zahid Hamidi ada syarikat-syarikat dia. Keuntungan syarikat dia nak bagi kepada siapa? Jadi dia tubuhkan yayasan syarikat yang berdaftar dengan syarikat. Lalu digunakan duit syarikat dia untuk apa? Untuk buat masjid, untuk buat tahfiz. Tak boleh guna duit yayasan untuk bayar kad kredit. Bila bagi data, bagi fakta kepada mahkamah, buku cek pengeluaran duit daripada Yayasan Akal Budi itu menggunakan buku cek. Yang cek itu menggunakan tanda tangan cok, bukan tanda tangan tangan. Saya pengerusi kepada pertubuhan. Nak keluarkan duit daripada akaun, kena ada 2 penanda tangan.
Dan tanda tangan kita tidak boleh berbeza dengan kita daftar. Kalau kamu daftar dengan huruf M, maka nak keluar duit, kena M, tak boleh nak ubah satu pun. Kalaulah curiga, dia akan panggil kita, cek akan tendang. Tetapi yang peliknya dalam isu Datuk Seri Zahid Hamidi ini, cek yang digunakan, cek tanda tangan yang cok. Kenapa pihak bank lulus pengeluaran duit itu? Itu persoalan. Siapa yang mengeluarkan duit daripada bank itu? Itu juga persoalan. Kalau saya sebagai pegawai, saya ialah yang bertanggungjawab. Kerana saya tulis, saya cok tanpa pengetahuan pengerusi yayasan. Dan pihak bank juga patut dipanggil ke mahkamah kerana meluluskan pengeluaran walaupun menggunakan cok. Tapi mereka tidak dipanggil. Pegawai tidak dipanggil. Yang dikenakan adalah Zahid Hamidi. Dia tak guna duit negara. Dia guna duit dia sendiri. Yayasan dia buat. Jadi bila masuk ke mahkamah, pendakwaan pula. Tengok, betul lah. Keliru saya ni. Kamu, kata dia curi, kata dia gubah orang haram, kata dia rasuah. Tapi syarikat dia sendiri. Tak boleh ni. Lepaslah dulu. Nanti kita panggil balik kalau ada bukti baru. Itu maksudnya DNA. Sama juga yang berlaku kepada Datuk Seri Syahidah Kasim. Dia disabitkan di dalam mahkamah kerana mencabul seorang anak perempuan. Bukan anak dia lah. Seorang perempuan dituduh cabul. Tapi pihak mahkamah oleh kerana pendakwaan saksi tidak datang, tidak bagikan bukti yang baik, maka lepas tanpa bebas. Kalau ada bukti baru, kalaulah perempuan itu datang semula, bagi tengok ada tapak tangan, kesan tapak tangan yang baru, maka kena panggil balik. Sama juga yang diminta oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin di dalam kes Jana Wibawa. Minta juga DNA.